Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, dah bersedia untuk pelajaran pada hari ini. Pelajaran pada hari ini adalah pendidikan moral tahun 5. Iaitu kita masih lagi dalam unit 1 dalam bab 1.2 ajaran agama penunjang masyarakat. Okey, seterusnya sebelum kita mulakan apa yang kita perlu, cikgu nak perkenalkan dulu tentang program Asyara Patram ni lah. Di mana program ini dijalankan oleh Persatuan Penganut-Penganut Kuil Sri Maha Mariamman Sikamat. Pemberian sumbangan, di mana program ini merupakan program pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Program ini dijalankan dalam diary yang kita akan pelajari ini. Program ini dijalankan di Rumah Kebajikan Junjung Kasih. Sebelum tu saya akan memberikan satu info dulu ya. Info di mana mengikut sejarah agama Hindu, Akshaya Patram merupakan bekas yang memberikan makanan secara percuma. Dalam pembelajaran pada hari ini, kita hayati dahulu catatan diary tentang pengalaman seseorang dalam pelaksanaan program Asyara Patram ni. Dalam diary dia ni cuma tercatat 5 hari saja. 5 hari tu iaitu daripada bulan Februari hinggalah bulan Mac. Di mana hari yang pertama 13 Februari 2020. Hari kedua 14 Februari, hari ketiga 20 Februari, kemudian yang kelima 14 Mac, yang keenam 21 Mac. Kita tengok dulu. Cikgu kita ulang sekali lagi pengenalan, takut ada yang lupa. Kita ulang sekali lagi apa itu program Akshaya Patram. Program ini dijalankan oleh Persatuan Penganut-Penganut Kuil Sri Maha Mariamman Sikamat. Oleh persatuan apa? Persatuan Penganut-Penganut Kuil Sri Maha Mariamman Sikamat. Program ini merupakan pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira kaum dan agama, di mana dijalankan di Rumah Kebajikan Junjung Kasih. Tadi juga info apa tu? Ingat tak lagi? Tadi cikgu dah bagi tahu apa itu Akshaya Patram. Betul, pandai. Tadi dah belajar kan? Mengikut sejarah agama Hindu, Akshaya Patram ni merupakan bekas yang memberikan makanan secara berterusan. Kita masuk pada diary. Catatan diary ni kita masuk hari yang pertama sekali, hari pertama dia. Pada 13 Februari. Pada 13 Februari 2020, iaitu pada 11 pagi. Awal pagi ya, 11 pagi. Nampak tak? Ini adalah rakan sekelas saya, maknanya dia. Ini adalah catatan diary dia yang kita baca sekarang ni. Rakan sekelas saya Stella, maknanya bukan ya, ini Stella. Rakan sekelas saya Stella memberitahu bahawa kanak-kanak di rumah kebajikan itu menghadapi masalah kekurangan makanan. Maksudnya itu menghadapi masalah kekurangan makanan dan peralatan sekolah. Saya berjumpa dengan pengurusi Persatuan Penganut Kuil dan bercerita tentang masalah tersebut. Sini kita nampak kat sini di Stella ni diberitahu dia berjumpa dengan Persatuan Penganut. Kemudian dia memberitahu kanak-kanak dekat rumah kebajikan itu menghadapi masalah kekurangan makanan dan peralatan sekolah. Jadi tujuan Stella ni berjumpa dengan polis adalah untuk meminta bantuan. Kemudian dia berjumpa dengan pengurusi Persatuan Penganut Kuil. Seterusnya,
kita masuk lagi kepada hari yang kedua pula. 14 itu pada 14 Februari 2020. Okey, 14 Februari 2020 iaitu pada pukul 9 pagi. Nampak tak gambar ni dia buat apa? Okey, di sini dia ada tulis sini ada Rumah Kebajikan Junjung Kasih. Okey. Pria dan beberapa orang ahli jawatankuasa Persatuan Penganut Kuil menziarahi. Okey. Dekat sini dia dah bagi tahu pria yang sebenarnya kita boleh letak nama siapa-siapa lah. Pria, ini adalah diary pria. Okey. Persatuan Penganut Kuil menziarahi Rumah Kebajikan itu. Okey, mereka berjumpa dengan pengusaha Rumah Kebajikan untuk membincangkan tentang keperluan dan kemudahan yang diperlukan oleh kanak-kanak di Rumah Kebajikan itu. Okey, jadi akhirnya ahli Persatuan Penganut Kuil ni datang menziarahi dekat Rumah Kebajikan ni. Dia berjumpa dengan pengusaha Rumah Kebajikan ni dan berbincang tentang keperluan dan kemudahan yang diperlukan oleh jiran-jiran di Rumah Kebajikan ini. Okey, seterusnya pada hari seterusnya itu pada 20 Februari 2020 itu pada 3 petang. Okey, kita tengok apa yang mereka 20 Februari 2020 itu pada pukul 3 petang. Nampak tak gambar ni? Gambar ni tengah buat apa? Okay. Kalau kita tengok gambar je pun kita rasa rasanya kita dah boleh rumuskan kan? Kita dah boleh simpulkan gambar ni mereka sedang buat apa. Okay. Ahli Jawatankuasa Persatuan Penganut Kuil memberikan makanan dan peralatan sekolah. Okay, mereka berikan peralatan dan juga makanan dan juga peralatan sekolah kepada penghuni Rumah Kebajikan. Saya juga mengagihkan makanan kepada penghuni kurang upaya. Ini kita panggil kurang upaya lah, orang-orang istimewa. Okey. Okay, seterusnya kelima, hari yang keempat lah. Okay, iaitu pada 14 Mac 2020 pada 9 pagi. Kita tengok ya. Yang dibuat pada 14 pukul 9 pagi. Nampak tak gambar ni? Kita tengok nampak apa? Ada buku, kan ada peralatan sekolah. Ini pengusaha dia dan ini adalah penganut kuil. Nampak tak dia agihkan buku-buku ni? Okey. Saya juga mendapat sumbangan buku untuk kanak-kanak daripada Encik Sullivan, pengarah syarikat Keselamatan Maju. Okey, daripada dia mendapat sumbangan buku. Dia sendiri pun mendapat sumbangan buku. Dia mendapat sumbangan buku daripada Encik Sullivan, iaitu pengarah Syarikat Keselamatan Maju. Kemudian, saya mengagihkan buku tersebut kepada semua kanak-kanak. Okay. Pemberian sumbangan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim masyarakat dengan penghuni Rumah Kebajikan. Okey. Kemudian, itu kita dah kan. Kemudian, hari yang seterusnya iaitu pada 21 Mac. Kita tengok pada 21 Mac 2020 iaitu pada pukul 10 pagi. Okey. Nampak gambar ni tengah buat apa ni? Seronoknya mereka kan. Tengah main apa ni? Mereka masuk dalam guni kan, berlari dalam guni. Selalu pernah jumpa ni masa bila? Selalu masa sukaneka kan. Kat sekolah kadang ada kan sukaneka ni. Okey. Saya menyertai karnival sukaneka anjuran Persatuan Penganut Kuil di Rumah Kebajikan. Berbagai aktiviti yang menarik telah diadakan dengan hadiah-hadiah yang lumayan. Saya berasa sungguh gembira kerana dapat menyertai dan mengurus aktiviti di Rumah Kebajikan ini. Salah ejaan. Kita bagi usaha sebegini dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Okey, ada apa ni? Karnival sukan nikah. Okay, usaha ni dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Okey. Ringkasan dia tadi ada 3 hari, iaitu pada 13 Februari pukul 11 pagi di mana kawan dia Stella berjumpa pengurusi Persatuan Penganut Kuil. Kan, dia nak minta bantuan dan dia berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh
rumah kebajikan tersebut. Okay, kemudian pada 14 Februari 2020 ni, iaitu pada 9 pagi, mereka menziarah penganut kuil tu, dia menziarahi rumah kebajikan. Kemudian mereka berbincang tentang masalah yang dihadapi. Okey, kemudian iaitu pada 20 Februari 2020, iaitu pada pukul 3 petang, AJK penganut kuil ni memberikan makanan dan peralatan sekolah. Mereka agihkanlah agihan untuk makanan dan juga peralatan sekolah, termasuk juga bantuan kepada orang yang kurang upaya. Kemudian pada 14 Mac, dia mendapat bantuan buku lah daripada pengusaha Semata Maju kan. Jadi dia bantuan buku tu diagihkan, kemudian diagihkan. Pada 21 Mac, hari ini hari yang menyeronokkan lah, iaitu 21 Mac ni pada 10 pagi mereka mengadakan karnival sukan nikah. Kemudian kita tengok apa kepentingan program Asyafa Patram ni untuk membentuk masyarakat harmoni. Kat sini ada beberapa kepentingan dia. Dengan adanya program ni dapat mengeratkan hubungan silaturahim masyarakat dengan penghuni rumah kebajikan. Selain itu, ia juga dapat memupuk sikap prihatin dalam kalangan masyarakat dengan penghuni rumah kebajikan. Dia memupuk sikap prihatin, mengerat hubungan silaturahim. Selain itu, dapat meringankan masalah kekurangan makanan dan peralatan sekolah penghuni rumah kebajikan. Dan juga dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Inilah pentingnya program-program seperti ini. Seterusnya, sekarang kita nak tengok pula murid-murid semua. Sekarang kita dah tengok pengalaman yang dilalui oleh dan yang diceritakan oleh Priya melalui diary dia tentang pengalaman dia menyertai macam mana pengalaman dia dalam program Asyafa Patram tu. Sekarang murid-murid pula yang bercerita ya. Ceritakan pengalaman kamu melibatkan diri dalam aktiviti sebegini untuk menjalinkan hubungan silaturahim sesama kau. Jangan lupa kita sekejap lagi. Cikgu bagi masa dalam beberapa minit untuk murid-murid mengingat kembali pengalaman yang pernah dihadapi, dan sekejap lagi kita akan menyatakan, murid-murid akan cuba pula bercerita tentang pengalaman masing-masing. Itu sahaja. Kejap lagi kita sambung pula dengan pengalaman murid-murid. Sekian, terima kasih.